Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. InsyaAllah kita dengar beberapa buah hadis mengenai solat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah solat seumpama solat seseorang yang mengucapkan selamat tinggal, yakni seperti orang yang menganggap bahawa solat yang dia tunaikan ialah solatnya yang terakhir sebelum dia meninggal dunia. Dan tunaikanlah solat dalam keadaan seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya keadaan ini tidak dapat dihasilkan, maka sekurang-kurangnya hendaklah kamu merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah solat seumpama solat seorang yang mengucapkan selamat tinggal, yakni seperti orang yang menganggap bahawa solat yang ditunaikan ialah solatnya yang terakhir sebelum dia meninggal dunia. Dan tunaikanlah solat dalam keadaan seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya keadaan ini tidak dapat dihasilkan, maka sekurang-kurangnya hendaklah kamu merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu marfu'an qala mathalus salatil maktubati kamathalil mizan man awfa istawfa. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solat fardu ialah seperti neraca timbangan. Sesiapa yang menyempurnakan solatnya, maka dia akan mendapat ganjaran yang sempurna. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solat fardu ialah seperti neraca timbangan. Sesiapa yang menyempurnakan solatnya, maka akan mendapat ganjaran yang sempurna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asra fa basara bi rajulin yusalli fa qala ya fulan ittaqillah ahsin salatak atarawna anni la arakum inni la ara min khalfi kama ara min bayni yaday ahsinu salatakum wa atimmu ruku'akum wa sujudakum. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami kami dalam solat asar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam nampak seorang lelaki yang sedang bersolat. Baginda bersabda, wahai fulan, takutilah Allah, perelokkanlah solat kamu. Adakah kamu beranggapan bahawa aku tidak nampak kamu? Sesungguhnya aku nampak dari belakang sebagaimana aku nampak dari hadapan. Perelokkanlah solat kamu dan sempurnakanlah rukuk serta sujud kamu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam solat asar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam nampak seorang lelaki sedang bersolat, lalu baginda bersabda, wahai fulan, takutilah Allah Subhanahu wa taala, perelokkanlah solat kamu. Adakah kamu beranggapan bahawa aku tak nampak kamu? Sungguhnya aku nampak dari belakang sebagaimana aku nampak dari hadapan. Perelokkanlah solat kamu dan sempurnakanlah rukuk serta sujud kamu. Keterangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat dari belakang merupakan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Sayyidina Wa'il bin Hujr berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, baginda akan merenggangkan jari-jari tangan baginda di lutut, dan apabila sujud, baginda akan merapatkan jari-jari baginda.
Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, baginda akan merenggangkan jari-jari tangan baginda di lutut, dan apabila sujud, baginda akan merapatkan jari-jari baginda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala man shalla rak'ataini yutimma ruku'ahu wa sujudahu lam yas'alillah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu ajilan aw ajilan. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sesiapa yang menunaikan solat 2 rakaat dengan menyempurnakan rukuk dan sujud, dan selepas itu dia berdoa pada Allah, maka Allah akan mengurniakan kepadanya sama ada segera ataupun lambat kerana maslahat tertentu. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang menunaikan solat 2 rakaat dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya, dan selepas itu dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengurniakan kepadanya sama ada segera ataupun lambat kerana maslahat tertentu. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalu shay'in yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khushu'u hatta la tara fiha khashi'an. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang akan diangkat daripada umat ini ialah khusyuk dalam solat, sehingga kamu tidak akan mendapati seorang pun khusyuk dalam kalangan mereka. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang diangkat daripada umat ini ialah khusyuk dalam solat, sehingga kamu tidak akan mendapati seorang pun yang khusyuk dalam kalangan mereka. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha aw la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa la fi sujud. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencuri yang paling buruk ialah orang yang mencuri solatnya. Para sahabat berkata, bagaimana dia mencuri solatnya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau dia tidak meluruskan tulang belakang semasa dalam rukuk ataupun sujudnya. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencuri yang paling buruk ialah orang yang mencuri solatnya. Para sahabat berkata, bagaimana dia mencuri solatnya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, ataupun dia tidak meluruskan tulang belakangnya semasa dalam rukuk ataupun sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila salati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang solat seseorang yang tidak menegakkan tulang belakangnya semasa berada dalam keadaan antara rukuk dan sujud, yakni semasa i'tidal. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang solat seseorang yang tidak menegakkan tulang belakangnya semasa dalam keadaan antara rukuk dan sujud, yakni semasa i'tidal, bangun pada rukuk. Insya-Allah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai perlu dan pentingnya kita jaga solat kita supaya sempurna dari segi rukuk, sujud, khusyuk ni kita punya tumpuan kita. Kerana solat ni adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya mula-mula. Kalau baik solat kita, maka seluruh amalan kita akan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Begitulah sebaliknya. Jadi perlu kita untuk apa? Sempurnakan solat kita dari segi rukuk, sujud, tidak tumakninahnya, bacaan kita dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita
memperbaiki. Mana yang kita tak tahu, kita tanya orang yang tahu, kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.